Didik TV KPM. Wah, nampak ayam lah kat sini. Sedapnya, nampak menyelerakan lah. Ya, Syafiqah, buat apa tu? Oh, saya ni Ustazah, tengah jalan-jalan nampak pula ayam ni Ustazah. Oh, tunggu dulu Syafiqah. Ya. Kita kena pastikan makanan yang kita ambil ini mestilah makanan dari sumber yang halal dan juga baik. Jadi sebelum kita ambil makanan, contohnya ayam, pastikan ayam ini disembelih mengikut syariat Islam. Oh, macam tu rupanya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini menariknya kita nak membincangkan tentang topik pemakanan yang halal dan baik. Tetapi bersama dengan kita, guru kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Syafiqah sihat? Sihat, Alhamdulillah Ustazah. Jadi Ustazah Wan Syakirah Wan Ahmad Rahiman daripada Kisas Kelang Selangor. Ustazah, cantik namanya. Kita nak tahu ni penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi Ustazah, mungkin hari ni saya nampak tu Ustazah, menariknya tu, ya Allah, sedapnya kan. Semua macam-macam lah makanan kat situ berwarna-warni. Jadi boleh ke saya ni kalau dapat ni depan mata, daripada pagi sampai ke malam lah makannya makanan ni. Jadi boleh ke Ustazah? Okey, sebenarnya makanan ringan macam contohnya apa yang kita lihat depan mata ni memang ramai yang suka. Tapi adakah ia cukup sumber-sumbernya? Contohnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Adakah ianya cukup untuk badan kita? Tak cukup sebenarnya. Jadi dalam Islam kita perlu untuk mengamalkan pemakanan yang baik. Perlu ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga sumber-sumber tenaga yang lain. Baik, itu dia berkenaan dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi sebentar tadi Ustazah, kita ada tengok ada ayam ni Ustazah depan mata kita. Dan kita dapat tahu dekat situ, Ustazah terangkan sebentar tadi bahawa dapatlah bezakan antara makanan yang halal dan haram. Jadi betul. Mungkinlah ada penjelasan lebih lanjut berkenaan ini Ustazah. Dipersilakan. Jadi dalam Islam kita perlu memilih pemakanan yang halal dan juga yang baik. Jadi kena bezakan di antara kedua-duanya lah, halal dan juga haram. Baik. Jadi Ustazah, untuk pendidikan syariah Islamiah, apa yang bakal kita belajar hari ini Ustazah? Okey, apa yang kita bakal belajar pada hari ini adalah tajuk yang Syafiqah dah sebutkan tadi. Ini adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menyatakan tuntutan hukum daripada Suratul Baqarah ayat 172 dan 173. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kaedah istinbat hukum, iaitu daripada lafaz kulu min thayyibat. Kemudian yang ketiga ialah menghuraikan kriteria pemakanan yang halal dan juga yang haram. Kemudian yang keempat ialah menilai kepentingan menjaga pemakanan yang menepati tuntutan ayat dalam pembentukan syakhsiyah kita. Dan yang terakhir ialah mencadangkan tindakan apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang kita akan pelajarilah pada hari ini. Tak sabar saya nak belajar daripada Ustazah ni mengenai dengan makanan yang halal dan baik. Dan saya tengok tadi tuntutan hukum daripada ayat 172, 173. Maksudnya dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menekankan untuk kita makan makanan yang halal. Betul tak Ustazah? Ya, betul tu Syafiqah. Jadi Ustazah, apa seterusnya yang kita akan buat Ustazah?
Okey, kita tengok dulu hasil pembelajaran kita. Okey, yang pertama tadi adalah menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 172 dan 173. Jadi kita akan baca surah itu. Wow, menariknya. Okey. Boleh tak Syafiqah bacakan ayat ni 172 dan 173 ni? InsyaAllah boleh Ustazah. Kita cuba Ustazah. Kita Okey. cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah saya nak mulakan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sedapnya suara Syafiqah. Allah Rabbi. Okey, so Ustazah bacakan dia punya maksud pula ya. Baik Ustazah. Okey, untuk ayat 172, wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik, iaitu makanan yang halal yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya menyembahnya. Kemudian ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan juga binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakan dalam keadaan yang darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kita akan pelajari inilah yang utamanya. Okay. Baik, itu dia utama. Saya lihat daripada ayat sebentar tadi pun penjelasannya, ya Allah, kan kita nampak ada apa makanan yang halal dan apa makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat muslimin. Jadi saya yakin banyak lagi nak belajar ni, tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Hari ini kita nak bincangkan tentang topik mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah berkenaan dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi bersangkut paut tadi kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Ada penjelasannya. Tapi Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak tahu istinbat hukum dan kriteria pemakanan. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah, sebelum kita pergi kepada istinbat hukum, kita tengok dulu tuntutan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Jadi di sini, di sini adalah ayat 172. Okey, apa yang Allah tuntut daripada kita sebagai manusia dalam suratul Baqarah ayat 172, iaitu kita memerlukan kepada makanan untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita perlu ambil makanan untuk kita makan untuk mendapatkan sumber tenaga supaya kita boleh teruskan kehidupan. Dan pemakanan yang kita pilih mestilah mengandungi gizi yang seimbang. Iaitu yang saya sebutkan tadi, mesti ada vitamin, mesti ada karbohidrat, lemak dan sebagainya. Okey, dan juga mesti pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Okey, dalam ayat ini juga Allah menerangkan keharusan untuk memakan makanan yang haram. Tapi ada dua syarat. Okey, yang pertama syaratnya ialah dalam keadaan yang darurat. Andai katalah duduk dalam hutan, tersesat ataupun di negara yang susah nak mencari makanan yang halal.
Okey, kemudian kita terpaksa untuk makan makanan yang haram. Jadi dibolehkan, diharuskan. Dan syarat yang kedua ialah mestilah dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Bukanlah makan sehingga kenyang. Makan sekadar untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi ini adalah penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 172. Manakala dalam 173 ayat 173 Allah telah memberitahu kita, menjelaskan bahawa ada sesetengah makanan yang kita tidak boleh ambil. Contohnya apa dia? Contoh dia. Tadi dalam dalil memang ada secara jelas Allah tulis. Contohnya daging khinzir, darah ataupun binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Jadi kita tak boleh ambil makanan-makanan ini. Sebab apa kita tak boleh ambil makanan yang haram? Sebab ia berkait rapat dengan kebersihan dan kesucian makanan. Jadi bila kita ambil makanan yang bersih, yang suci, dia akan memberi impak dan kesan kepada tubuh badan kita dan juga akal fikiran kita. Jadi kita ambil makanan yang halal dan sihat, badan kita akan jadi kuat. Macam itu dia. Maksudnya bersangkut paut lah Ustazah. Sebenarnya kalau kita makan yang sihat, kita makan yang baik, halalan tayyiban, akan akhirnya melahirkan insan yang bagus juga dan cemerlang kepada akalnya Ustazah. Jadi Ustazah, seterusnya Ustazah, apa lagi kita tahu Ustazah? Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimana ulama mengeluarkan hukum daripada ayat 172 dan 173 tadi. Bagaimana ulama kata, Allah kata, oh ini adalah wajib. Macam mana kita nak tahu? Jadi dalam istinbat hukum ada 4 perkara yang kita perlu ingat. Jadi jika didatangkan dengan soalan dalam bahagian subjektif, kebiasaannya dia akan datang dengan 4 markah. Okey, jadi 4 markah ini adalah yang ini. Okey, lafaz, nombor 1 lafaz, yang kedua ialah huraian lafaz, yang ketiga ialah kaedah usulul fiqh dan yang keempat ialah kesimpulan hukum. Jadi kita kena ingat 4 perkara ini. Dalam peperiksaan kebiasaannya di bahagian subjektif akan didatangkan dengan soalan-soalan kaedah istinbat hukum. Jadi macam mana kita nak tengok apa lafaznya? Kita tengok yang seterusnya. Okey, sebenarnya lafaz yang dikeluarkan, yang diistinbatkan oleh para ulama adalah pada ayat 172. Okey, kat situ nampak kotak color merah tu kan? Ustazah dah merahkan dekat situ. Lafaznya ialah lafaz kulu. Okey, itu nombor 1. Nombor 2 ialah fi'lul am, yang menunjukkan ia adalah perintah untuk kita makan makanan yang baik. Yang ketiga ialah setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Dan yang keempat kesimpulan. Kesimpulannya ialah oleh itu kita wajib untuk memilih makanan yang halal dan juga berkhasiat dalam kehidupan kita. Jadi kena ingat 4 perkara ini kalau kita nak dapat 4/4 dalam peperiksaan dalam soalan ini. Maknanya ayat 4 tu kita boleh dapat daripada ayat ni sendiri Ustazah. Ya, betul. Baik. Okey, ini adalah istinbat hukum. Okey, kemudian kita tengok pula kepada kriteria pemakanan. Tengok gambar pun kita dah tahu dah kan. Ada tomato, ada salad kan. Kita tahu pemakanan yang begini adalah pemakanan yang sangat bagus dan juga berkhasiat. Okey, dekat sini, okey Ustazah dah klasifikasikan di sebelah yang color biru tu adalah yang halal, kemudian yang merah tu adalah yang haram. So kita kena berhati-hati dengan warna merah ini supaya kita tak ambil makanan yang haram. Okey, jika didatangkan dengan soalan perbezaan, okey, sebaik-baiknya murid-murid tulislah di dalam kotak supaya ia tidak berlaku kecuaian. Sebaik-baiknya buat di dalam kotak. Okey, baiklah. Jadi kita tengok poin yang pertama, makanan yang halal adalah makanan yang tiada dalil mengharamkannya. Contohnya binatang landak, rusa, tak ada Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh makan. Tapi kalau Allah sebut makanan yang haram, contohnya binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kita tak boleh nak ambil.
Contohnya yang lain khinzir. Jadi kita tak boleh ambil makanan ini. Okey, itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua ialah makanan yang tidak beracun. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak beracun. Banyak sangat. Contohnya apa, Syafiqah? Contoh, kita makan apple Ustazah. Apple. Kan bagus kan? Jadi makanan ini tidak beracun. Jadi kita boleh makan apple setiap hari. Kan? Okey, tapi kalau makanan yang haram pula ialah makanan yang beracun. Contohnya ikan buntal. Ikan buntal adalah ikan yang beracun. Jadi kita tak boleh ambil ikan buntal. Ada tak contoh lain selain ikan buntal? Contohnya macam cendawan. Cendawan boleh ke? Cendawan boleh ke tidak? Okey, sebenarnya cendawan ini ada beberapa kategori. Ada kategori yang halal dimakan. Tetapi ada sesetengah cendawan ia adalah haram. Sebab apa? Sebab ia beracun. Jadi kita tak boleh ambil cendawan yang beracun sebab ia adalah haram. Dan dia akan memudaratkan diri kita juga sebenarnya. Baik, Ustazah nak tanya sikit lah Ustazah. Untuk halal tu, kita lihat kat situ ada daging rusa, ada landak sebab tak disebutkan haram dalam Al-Quran. Tapi kalau daging rusa itu dah bangkai, dah mati macam tu macam mana Ustazah? Bagus soalan Syafiqah ni. Jadi bila kita nak makan sesuatu makanan walaupun rusa dan landak ini tidak disebut dalam Al-Quran sebagai binatang yang haram, tapi kita kena tengok juga adakah ia disembelih mengikut syariat Islam. Jika ia tidak disembelih mengikut syariat Islam, maka tak boleh, kita haram untuk makan makanan tersebut. Bagus, ini murid yang sangat-sangat advance. Kan? Baik, silakan. Okey, bagus. Seterusnya adalah poin yang ketiga. Okey, makanan yang halal ialah makanan yang suci dan bersih menurut syariat Islam. Contohnya hati dan juga limpa. Maka kita boleh ambil hati dan limpa. Tapi kalau makanan yang haram adalah makanan yang kotor. Contohnya najis, okey, darah, okey. Jadi kita haram untuk makan makanan ini. Dan yang terakhir yang Syafiqah tanya tadi, bagus Syafiqah. Binatang yang halal dimakan ialah binatang yang disembelih mengikut syariat Allah. Macam mana mengikut syariat Allah ni? Bila kita nak sembelih, kita mestilah menyebut nama Allah dan juga mestilah putus 2 urat. Urat apa? Urat halkum dan juga urat merih. Okey? Mesti dua urat tu. Tapi kalau satu sahaja urat terputus boleh ke? Boleh ke Ustazah? Tak boleh lah Syafiqah. Dia mesti dua-dua juga. So kalau kita tengok kategori yang merah itu, haiwan yang menjadi bangkai. Contohnya, kita nampak ayam tengah jalan. Dah mati sebab dilanggar oleh kereta. Sayang kan kalau kita tak ambil makan kan. Tapi ia tidak disembelih mengikut syariat Islam, maka kita tidak boleh makan bangkai. Jadi ini adalah kategori pemakanan yang halal dan juga baik. Okey. Itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan kategori makanan yang halal dan juga baik. Maksudnya lepas ni kita boleh tahu dah, kalaulah ayam tersebut tidak disembelih dengan nama Allah, tak bolehlah makan. Kalau tiba-tiba ayam tadi kan jumpa tengah-tengah jalan tu bangkai, rugi tak ambil tu kan. Tapi kalau dah dikatakan bangkai, tak bolehlah makannya tu. Ya, betul. Ustazah? Okey, Syafiqah, kan Ustazah dah jelaskan dengan panjang lebar. Boleh tak Ustazah nak tanya satu soalan? Satu je. Satu je Ustazah? Satu je. Menarik. Okey, saya cuba ready. Okey, Ustazah? Okey. Tadi kan Ustazah ada jelaskan, okey, bagaimana ulama istinbatkan hukum. Jadi Ustazah nak tanya, Syafiqah ingat tak bagaimanakah ulama mengistinbatkan hukum dalam kewajipan memakan makanan yang halal dan juga baik? Daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 172 yang mana Allah tekankan tentang ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maksudnya kat situ ada perkataan kulu. Kulu tu maksudnya Allah kata makan. Makan apa? Tu ada penjelasan seterusnya, min tayyiba, yang menunjukkan kulu itu adalah lafaz al-amru. Maksudnya perintah yang Allah suruh makan, yang Allah suruh makan daripada makanan yang baik. Sebab kulu min tayyibat. Tayyibat tu maksudnya baik. Dan bila mana Allah dah kata dalam Al-Quran kena kulu, perintah, maksudnya benda tu adalah wajib. Tak bolehlah pula kita nak makan perkara yang haram pula kan Ustazah kan. Dan akhirnya itulah datangnya hukum ke atas kita
wajib untuk pilih makanan yang baik. Okey, Masya Allah. Bagusnya Boleh, Syafiqah. Kalau macam ni jawapannya kita boleh bagi 4/4. Oh, 4/4. Dapat A+. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Okey. Ustazah. Jadinya macam yang Ustazah sebutkan tadi, kalau kita nak jawab soalan istinbat hukum, mesti ada 4 perkara tadi. Macam Syafiqah sebut tadi, memang betul. Semua sekali Syafiqah dah sebutkan. Okey, yang pertama tadi lafaz Syafiqah sebut kulu, ya betul. Okey, kemudian yang kedua ialah huraian lafaz. Okey, huraian lafaznya Syafiqah sebut fi'lul yang menunjukkan ia adalah perintah. Yes, betul juga. Okey, kemudian yang ketiga adalah kaedah usul fiqh. Syafiqah cakap wajib. Ya, betul. Okey, dan yang keempat ialah kesimpulan. Maka wajib untuk kita mengambil pemakanan yang halal dan juga baik. Okey, tahniah Syafiqah. Oh, terima kasih Ustazah. Tu dia, kita dengar penjelasan daripada Ustazah. Tu yang dapat jawab tu Ustazah kan? Alhamdulillah. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dengan kami dalam slot menengah atas untuk pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Untuk hari ini tajuknya pemakanan yang halal dan baik. Jadi saya yakin murid-murid semuanya ada makanan-makanan kegemaran masing-masing. Tapi kita juga kena belajar. Makanan kegemaran ni boleh ke makan? Makanan yang ni boleh ke makan? Kita kena tahu juga tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, segmen kali ini kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Dipersilakan Ustazah. Okey, sebelum Ustazah meneruskan dalam subtopik kita, okey, Ustazah nak tanyalah dulu dekat Syafiqah ni. Ya Ustazah. Apa makanan kegemaran Syafiqah? Saya makanan kegemaran saya ni banyak Ustazah. Ustazah berapa? Bagi list saya, bagi 5 ke 3 ke? Okey, banyak. 5 pun boleh. 5 pun boleh. Okey, saya bagi. Yang pertama sekali, take note semua. Boleh belanja lepas ni. Okey, tak ada lagu tau. Okey, yang pertama sekali nasi ayam. Yang kedua, saya suka tom yum ayam. Yang ketiga, saya suka makan sushi juga. Yang keempat, suka makan mi goreng. Yang kelima, nasi lemak. Itu dia makan kegemaran saya. 5 kegemaran ya. Okey, jadi bila Ustazah dengar kan Syafiqah cakap suka makan nasi ayam. Rupanya samalah kita. Sama. Ustazah pun suka makan nanti nasi saya belanja ayam. Ustazah ya. Okey, baiklah. Bila kita tengok nasi ayam, okey, ada nasi, ada ayam, ada sayur-sayuran kan? Ada timun, ada salad. Bila kita tengok dalam satu pinggan tu, okey, cukup kandungannya dari segi protein, dari segi vitamin, dari segi karbohidrat, cukup selengkapnya. Jika kita ambil nasi ayam satu pinggan, maka cukuplah untuk tubuh badan kita. Jadi siapa yang suka nasi ayam sangat beruntung. Bila makan sekali, terus cukup untuk tubuh badan kita. Malam lepas ni kita boleh makan nasi ayam. Ya, Ustazah, betul. Kan? Sangat beruntung tu. Sebab saya nampaklah kan nasi ayam ni pun yelah ada sayur, ada salad. Tapi jangan pula kita order nasi ayam tak makan pula salad tu. Betul, buang tepi. Rugi. Kita tak nak itu berlakulah. Baik. Okey, so sekarang kita akan tengok kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Bagaimana pemakanan yang kita ambil boleh membentuk akhlak kita. Boleh ke? Boleh ke Ustazah? Boleh ke? Tu yang kita nak bincangkan. Okey, sebenarnya boleh. Okey, kita tengok ada 5 poin di sini. Okey, kita tengok poin yang pertama di atas tu, pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme untuk badan kita. Maksudnya bila kita ambil makanan, contohnya yang di atas meja depan Syafiqah tu kan, cukup ada buah oren, ada sayur-sayuran, ambil nasi pula kan. Jadi betul? Daripada pemakanan ini akan menghasilkan tenaga dalam badan kita. Maka ia akan menghasilkan metabolisme dan juga antibody. Antibody penting metabolisme sebab apa Ustazah?
Saya tahu juga. Sebab kita nak meneruskan kehidupan kita. Contohnya, kita bekerja, kita nak belajar, memerlukan tenaga. Kalau kita makan makanan yang tidak sihat ataupun tak makan langsung, jadi macam mana kita nak bergerak aktif untuk bermain, untuk belajar, untuk bekerja. Jadi sebab itulah kita perlu ambil makanan. Makanan mesti makanan yang halal dan juga baik lah. Pentingnya murid-murid, saya rasa penting sangat Ustazah kata ni metabolisme. Sebab apa? Sebab kita kan belajar, murid-murid nak masuk exam lah, nak jawab peperiksaan, nak jumpa dengan cikgu lah kan. Penting untuk ambil makanan yang mempunyai khasiat-khasiat yang secukupnya untuk ada peningkatan metabolisme. Jadi Ustazah silakan lagi. Ya, dan juga antibody badan yang tinggi. Untuk melawan penyakit-penyakit. Kalau kita ambil makanan ringan, keropok-keropok, macam mana kita nak ada tenaga, macam mana kita nak ada antibody yang tinggi. Jadi lemah sahaja kan. Kita tak nak itu berlaku. Okey, itu poin pertama. Okey, poin yang kedua ialah mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab kita mengikut suruhan Allah. Okey, bila kita mengikut suruhan Allah, maka Allah akan bagi rahmat kepada hamba-Nya. Disebabkan itulah bila kita patuhi apa yang Allah kata, okey, Allah kata jangan sentuh makanan yang haram ini. Kita sebagai hamba ikut. Maka Allah pun bagi rahmat kepada kita. Masya Allah kan. Rahmatnya macam mana Ustazah? Rahmat itu sangat-sangat luas. Dari segi rezeki yang kita dapat, okey, dari segi pembelajaran yang kita belajar pada hari-hari, itu adalah rahmat daripada Allah. Faham. Okey, kemudian kita tengok pula poin yang ketiga. Okey, memakan makanan yang haram dan syubhah menyebabkan apa? Amal ibadatnya tidak diterima. So hati-hati. Jika kita ambil makanan yang haram ataupun syubhah. Syubhah itu ialah makanan yang kita tak tahu statusnya. Kita tengok, kita nak ambil makanan, kemudian kita tengok, halal ke haram ni ya? Itulah yang kita panggil sebagai syubhah. Kita tidak pasti status halal dia. Jadi kita perlu elakkan. Kita jangan ambil. So kita ambil makanan yang benar-benar halal sahaja. Jadi bila ambil makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah, ia akan menyebabkan amal ibadat tidak diterima dan juga doa yang kita minta kepada Allah hari-hari tidak didengari. Itu dia. Murid-murid, penting juga poin Ustazah ni. Sebab apa? Sebab kita murid-murid, kita nak berjaya dengan cemerlang dalam exam, nak dapat A kan. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah, kami nak dapat A. Kan tiba-tiba makan makanan yang syubhah, makan makanan yang haram. Takut tak termakbul pula doa tersebut. Jadi adik-adik, murid-murid semuanya kena fokus elakkan makanan yang haram dan juga syubhah. Jadi Ustazah teruskan. Okey, kita tengok pula poin yang keempat. Mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Kalau kita makan ni sahaja setiap hari, okey, makan ataupun makan bekal sahaja setiap hari, okey, daripada pagi sampai ke malam, esok makan lagi makanan yang ringan, kita tak akan dapat sumber-sumber tenaga yang baik. Jadi timbulnya penyakit, antibody tak kuat, lemah sahaja, jadi timbullah penyakit-penyakit. Sebab itulah Allah kata kena ambil makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Allah tak sebut ambil makanan yang halal sahaja. Tak, Allah sebut makanan yang halal dan baik. Sebab itulah kita kena dengar apa yang Allah suruh kan. Okay, itu adalah poin yang keempat dan yang terakhir. Okey, hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah daripada Allah. Bila kita ambil makanan yang halal, Allah akan bagi hidayah dekat kita. Sebab apa? Sebab dengar Allah suruh ni, kita dengar apa yang Allah kata. Lepas tu Allah kata, okey, bagi hidayah dekat hamba-hambamu yang mengambil makanan yang halal dan juga baik. Bila Allah bagi hidayah, Masya Allah, kita akan mudah untuk menghafal, ibadat-ibadat kita akan mudah untuk khusyuk, okey, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting ya sebenarnya bila Ustazah kata betul ke, boleh ke kita ambil makanan yang halal dan baik, adakah ia akan membentuk
kita punya peribadi, syakhsiah kita. Sebenarnya memang betul. Memang betul. Ya. Memang betul lah, sebab kalau kita lihat banyak kepentingan dekat sini pun berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan diri kita sendiri, kan Ustazah, Ya, kan? betul. Jiwa, akal kita daripada hasilnya kaitan dengan makanan yang kita ambil. Ya, Jadi Ustazah, mungkin Ustazah tanya apa ke? Okey, Ustazah nak tanyalah. Kalau Syafiqah Ya. nak pergi ke keluar makan kan, nak pilih restoran kan. Ya. Syafiqah ada tak macam sebelum nak masuk restoran tu, macam tak pernah pergi restoran ni? Baik. Okey, apa yang Syafiqah buat Oh, betul juga soalan tu, kan? Okey, bila saya pergi kedai, restoran kan, lagi-lagi macam dalam short blog tu kan, saya pergi tu, saya akan tengok dulu, ada tak sijil halal? Oh, bagus. Okey, bagus. Sebab bagus. saya rasa macam sangat memberi kesan dalam hidup saya kalau kita main terjah je makan. Tak nak macam tu, bagi saya lah. Jadi kalau pergi makan dekat tempat mana-mana pun, saya akan tengok ada sijil halal ke tak. Oh, bagus Syafiqah. Memang betul. Itulah yang kita perlu lakukan. Okey, untuk mendapatkan pemakanan yang halal dan juga baik. Selain daripada itu, kita tengok juga restoran tersebut. Adakah ia bersih? Jika kita nampak terlampau kotor, banyak lalat dan sebagainya. Jadi kita perlu elakkan. Kita di Malaysia ni alhamdulillah banyak sangat contoh-contoh restoran yang mendapat sijil JAKIM. Jadi kita kalau boleh kita utamakan restoran yang ada halal JAKIM. Okey, dan pastikan juga ia adalah bersih. Kena pastikan bersih supaya tidak memudaratkan diri kita. Oh, maknanya kalau nak kait dengan ayat Quran tadi Ustazah, macam mana Ustazah? Dia kata halal. Kita tahu dah halal, tapi kenapa kena bersih pula Ustazah? Itulah yang Ustazah sebut tadi. Bila kita nak makan, mesti halal dan juga baik. Baik ni, dia punya konteksnya agak besar. Okey, baik itu dari segi apa? Dari segi sumbernya. Contoh makanan yang ringan, tidak elok untuk kita ambil. Baik juga adalah dari sudut kebersihan. Adakah ia bersih ataupun kotor? Penuh lalat kita tak boleh makan. Kalau termakan lalat, termakan telur lalat, cirit-birit, susah kan? Susah. Dia akan menimbulkan penyakit-penyakit. Ya, betul Ustazah. Betul lah kan, kita kena tengok tempat tu bersih. Jadi Ustazah, mungkin kita nak teruskan pembelajaran Ustazah. Okey, kita teruskan dalam subtopik yang seterusnya, iaitu amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan kita. Maksudnya, kalau kita dalam kehidupan kita, apa yang kita perlu buat sebelum kita makan? Sebelum kita makan, apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita? Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, mestilah mendapatkan nasihat daripada pakar. Kita kalau kat Malaysia ni, pakarnya siapa? Mestilah pakarnya adalah dari pihak JAKIM. Okey, jadi kalau kita tak tahu status halal sesuatu makanan, kita boleh rujuk kepada website JAKIM, atau kita boleh tanya persoalan kepada website. Sekarang ni dah mudah. Berbanding zaman dulu tak ada kan. Tapi sekarang ni sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan status makanan. Sekarang ni kita dah ada apps. Okey, kita ada apps JAKIM. Kita type sahaja makanan apa, daripada mana, apa semua, dan nanti JAKIM akan balas pertanyaan kita. Jadi daripada sini kita boleh tahu status halal sesuatu makanan, dan kita mesti rujuk kepada pakar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah. Bermaksud kalau kita nak makan, contohlah tadi kan, bagi contoh ayam kan. Kalau ayam tengah-tengah jalan dah jadi bangkai, kita tak boleh ambil. Walaupun kita sayangnya ayam ni kan. Tak boleh ambil. Kita kena sembelih mengikut syariat Islam. Okey, yang ketiga kita tengok yang atas tu, sentiasa menjauhkan diri daripada makanan yang syubhah. Macam Ustaz sebutkan tadi, yang syubhah itu adalah kita tak pasti makanan itu halal ke haram. Jadi kita elakkan terus, kita tinggalkan terus. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan yang mudarat kepada diri kita, kesan negatif. Okey. Dan yang keempat,
pastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Macam yang Syafiqah tanya tadi. Tu Ustazah cakap murid ni bagus, advance. Belum Ustazah tak ajar lagi, dia dah tanya. Ustazah sukakan murid-murid yang sangat-sangat aktif. Okay. Maknanya murid-murid kat rumah kena aktif lagi. Ya, betul. Banyak tanya dekat Ustazah. Banyak ilmunya, masya-Allah. Okay. Seterusnya yang terakhir ialah memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Sebenarnya selain daripada logo halal JAKIM, terdapat banyak lagi logo-logo yang lain. Sebenarnya yang diiktiraf juga oleh JAKIM, bukan sekadar di Malaysia sahaja tetapi banyak negara. Contohnya daripada Ireland, daripada Australia. Jadi kamu boleh rujuk kepada website JAKIM untuk mengetahui logo-logo halal yang lain lah. So ini adalah amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. Jadi kita kena amalkan ini. Amalkan, banyak bertanya JAKIM, sembelih kita kena tahu cara penyembelihan yang betul, dan kita pun kena belajar macam mana nak sembelih ayam. Baik. Ustazah mungkin ada soalan ke? Saya nak jadi murid Ustazah hari ni. Kita dah belajar, kita nak tahu soalan pula. Jadi Ustazah silakan. Okey, Ustazah nak tanya. Tadi kan Ustazah dah jelaskan tentang kepentingan mengambil pemakanan yang baik. Bagaimanakah mengambil makanan yang baik dan juga halal ini boleh membentuk syakhsiah kita? Susah soalan tu Ustazah sebenarnya. Susah ke? Sebab kita kena fikir sikit kan. Jadi pemakanan yang halal ni kalau kita ambil bentuk syakhsiah diri kita, sebab kalau kita ikut perintah Allah, nanti Allah akan bagi rahmat dekat kita. Allah akan bagi hidayah dekat kita. Senanglah kita nak berdoa, senanglah kita nak belajar. Betul tak Ustazah? Masya-Allah, betul. Apa yang Syafiqah jawab tadi, boleh dapat markah penuh. Tahniah Syafiqah. Bagus. Markah penuh lagi. Saya yakin murid-murid pun dekat rumah, kalau Ustazah tanya soalan, jawab tau. Cuba jawab. Ya, betul. Jadi alhamdulillah Ustazah. Berkenaan dengan kepentingan sudah, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Siapakah yang bakal kita tanya kalau contoh kita keliru tentang makanan tersebut dan sebagainya. Ya Ustazah, kalau contoh saya lah kan, kadang-kadang nak pergi kedai sushi dah sekarang Ustazah. Suka makan sushi kan. Kadang-kadang kita keliru Ustazah. Jadi mungkin Ustazah ada cara lah Ustazah untuk elakkan makanan-makanan yang syubhah ni Ustazah. Kita kadang-kadang syubhah tu sedap tau. Sedap ni makanan ni kan. Jadi macam mana nak elakkan Ustazah? Okey, bagus soalan tu. Ustazah percaya ramai murid-murid kat luar sana suka juga makan sushi. Yang ada nasi, ada ikan. Boleh ke nak makan sushi? Sebenarnya kita sebelum kita makan, kita pastikan adakah sushi ini halal, adakah penyediaannya bersih. Jika penyediaannya bersih, tidak mengandungi alkohol, jika menggunakan binatang contohnya ayam, mestilah disembelih mengikut syariat Islam, maka dibenarkan. Baik, itu dia. Kita dah boleh tahu dah apa teknik-teknik ataupun tips untuk kalau kita pergi kedai makan, kita tengok dulu sijil halalnya dan juga cara-cara penyediaannya. Jadi banyak lagi kita nak belajar dalam slot pendidikan syariah Islamiah pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah atas dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak bincangkan tentang makanan yang halal dan baik dalam pendidikan syariah Islamiah untuk pelajar-pelajar atau murid-murid tingkatan 4. Jadi Ustazah, kali ni saya dengar lah kan, segmen kali ini kita nak uji minda. Kita dah banyak belajar tadi, kita dah tahu tentang ilmu-ilmu makanan yang halal dan baik. Tapi kali ini, segmen kali ini untuk Ustazah tanyakan soalan kepada saya sebagai murid Ustazah pada hari ini. Silakan Ustazah. Masya-Allah, nampak Syafiqah sangat bersedia. Mesti Syafiqah dengar dengan baik kan tadi kan? Ya, insya-Allah. Okey, baiklah. So hari ini Ustazah ada kertas dekat sini. Warna-warni, ada hijau,
ada merah, ada kuning. Okey, Ustazah nak Syafiqah pilih dulu warna apa yang Syafiqah suka dekat sini. Okey, Antara baik. tiga ni. Antara tiga, Ustazah. Saya pun suspend ni nak tahu apa soalannya. Okey, antara tiga ni, saya ambil yang merah dulu, Ustazah. Yang paling susah ni kot rasanya. Okey, sebenarnya soalan dia senang sahaja kalau kita betul-betul dengar apa yang Ustazah sampaikan tadi. Okey, so Ustazah nak minta Syafiqah sebutkan 3 makanan yang halal dan juga 3 makanan yang haram. Bagilah contoh apa-apa sahaja yang halal dan juga yang haram. Baik, untuk saya rasa soalan tu senang pula, Ustazah. Senang sangat. Okey, jom kita jawab. Adik-adik, murid-murid pun sama. Jom kita sama-sama jawab. Apakah 3 makanan kegemaran dan 3 makanan, bukan kegemaran, yang halal dan juga 3 makanan yang haram. Okey, yang pertama, saya bagi nasi ayam lah. Macam Masya Allah, nasi ayam yang bersih, yang disediakan oleh orang Islam. Yang tu saya pilih yang pertama. Yang kedua, nasi lemak. Mak masak nasi lemak. Yang tu halal insya-Allah. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, di depan mata saya pun ada ayam goreng, Ustazah. Ayam goreng lah kot. Yang ketiga. Baik, untuk yang haram, apa yang tak boleh dimakan? Yang pertama sekali, bangkai. Kan contoh bangkai lembu ke, bangkai kijang ke, apa tak boleh makan yang tu. Yang kedua, saya pilih, saya tengah brain ni macam mana ni? Yang kedua, contoh dekat kedai tu mungkin bukan non-muslim, bukan orang Islam. Jadi mungkin mereka tak sembelih dengan nama Allah. Jadi itu dia. Kedai-kedai kat situ makanan-makanan saya tak ambil. Dan yang ketiga, haram, apa dia? Yang tak sihat. Atau bukan yang tak sihat. Macam mana, Ustazah? Yang ketiga, yang mati tak bersama macam bangkai. Yang ketiga, Ustazah, macam mana, Ustazah? Okey. Agak-agak darah boleh tak kita makan? Darah. Betul. Yang ketiga, darah. Darah yang tak bersih atau mengalir kan, Ustazah, kan? Itu dia. Tak boleh ambil. 3 makanan yang halal dan 3 makanan yang haram. Saya bagi kat Ustazah. Kalau tadi 3 makanan yang halal, okey, alhamdulillah semua betul. 3/3. Oh, 3/3. Alhamdulillah. Tapi kalau yang haram tu Ustazah bantu sikit. Ustazah bagilah 2.5/3. Alhamdulillah. 2.5 pun okey, Ustazah. Okey. Okey, Syafiqah. Okey, tadi kan merah dah kan? Okey, sekarang ni pilih antara hijau dengan kuning. Okey, kali ni saya pilih warna kuning. Okey, warna kuning. Okey, kita dengar baik-baik soalan ni ya. Okey, soalannya. Okey, apakah lafaz yang digunakan oleh ulama untuk mengistinbat hukum dalam kewajipan mengamalkan pemakanan yang baik dan juga halal? Apa lafaz dia? Lafaz dia. Tapi kalau soalan ni kalau saya tak ingat susah ni, Ustazah, kan? Jadi apa lafaz dia yang saya ingat, ayat lafaz kulu, kaf, lam, waw, alif. Kulu daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 172. Okey, bagus ya Syafiqah. Memang sangat cepat belajar dan memang senang ingat. Okey. Alhamdulillah. Jadi soalan ni Ustazah tanya lafaz sahaja. Okey, kulu. Tapi biasanya di dalam peperiksaan jarang-jaranglah pemeriksa tanya tentang lafaz sahaja. Mungkin bahagian objektif mungkin ada, tapi di bahagian subjektif dia akan macam yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Kalau kita nak jawab soalan bahagian subjektif, mestilah ada 4 perkara. Ustazah ulang balik supaya murid-murid ingat balik apa dia 4 perkara tersebut. Yang ingat tak murid-murid? Okey, yang pertama, mestilah ada lafaz kulu tadi. Okay, yang kedua, mestilah ada huraian lafaz, iaitu fi'lul am yang menunjukkan ia adalah perintah. Yang ketiga ialah kaedah usulul fiqh yang menunjukkan ia adalah wajib untuk kita mengambil makanan-makanan yang halal dan juga baik. Yang terakhir, mesti ada kesimpulan hukum. Iaitu kesimpulannya kita sebagai umat Islam wajib untuk mengambil makanan yang halal dan juga baik. Baik. Itu dia. Saya dapat berapa markah, Ustazah, situ? Okey. Tadi Ustazah bagi satu soalan sahaja, lafaz satu kan? Okey, 1/1. Alhamdulillah. Okey, markah penuh. Markah penuh. Okey, terima kasih, Ustazah. Okey, seterusnya soalan tadi merah dah. Kuning pun sudah. Tinggal yang hijau. Okey, Ustazah tanya terus. Boleh, Ustazah, tanyakan. Okey, apakah kepentingan menjaga pemakanan yang halal dan baik dalam pembentukan syakhsiah? Okey. Ustaz nak berapa?
Okey, boleh tak bagi Ustazah 2 je? Oh, 2 je. Dua Saya cuba sahaja. Ustazah, saya cuba. Okey. Yang pertama sekali tadi, yang saya ingat tadi tentang metabolisme. Okey. Ataupun tentang kesihatan diri kita sendiri. Jadi kepentingan untuk kita mengambil makanan yang baik serta bagus ni sebenarnya halal dan tayyiban adalah kerana kita nak tingkatkan metabolisme diri kita. Kerana apa? Kerana kita nak mudahkan urusan kehidupan kita, kan, kesihatan. Tak payah fikir dah sakit-sakit tu, tak ada dah. Kita nak fikir sihat, insya-Allah. Dan yang kedua, kepentingan yang seterusnya yang saya boleh bagi kat Ustazah untuk mendapat doa kita dimakbulkan oleh Allah dan juga untuk kita mendapat rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak Ustazah? Wah, hebatnya Syafiqah. Kalau macam tu Ustazah bagi 4/4. 4/4, 2 markah, 2 markah. Ya, 2 markah. Satu isi yang pertama tu 2 markah, satu isi yang kedua itu ialah 2 markah. Ustazah sebenarnya, Ustazah nak terangkan sedikit bagaimana kamu untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi kita perlu letakkan isi dan juga huraian. Kalau kita nampak sahaja soalan jenis fakta sebegini, kita perlu letak isi dan juga huraian. Jika dia minta 2 kepentingan, jadi kita bagi 2 kepentingan, isi huraian, isi huraian. Kita tak boleh bagi, okey kita, senangnya soalan ni. Jadi kita pun bagi 5 isi. Tapi tak ada huraian. Dapat tak markah penuh? Tak dapat. Okey, sebab apa? Sebab tak ada huraian. Jadi macam Syafiqah sebutkan tadi, alhamdulillah dapat markah penuh. Ada isi dan juga ada huraian. Tahniah Syafiqah. Okey Ustazah, disebabkan saya dah jawab semua soalan Ustazah. Ustazah macam mana Ustazah? Prestasi saya pada hari ini dalam menjawab soalan Ustazah. Okey, sebenarnya Ustazah bila Ustazah tambah-tambah semua, soalan-soalan tadi, jawapan-jawapan tadi, markah-markah tadi, Ustazah bagi 99.5 peratus. Jadi markah tersebut boleh dapat A+. insya-Allah. Saya yakin murid-murid pun sama akan dapat A+ tau dalam pendidikan syariah Islamiah, insya-Allah. Amin. Ustazah, tentang tajuk kita pada hari ini mengenai dengan pemakanan yang baik dan juga halal. Ya Ustazah, mungkin ada rumusan tentang topik kita, mata pelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Okey, untuk rumusan kita pada hari ini, Ustazah simpulkan kepada 3 poin. Okey, yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengamalkan pemakanan yang halal dan juga baik. Jadi kita perlu lihat yang halal dan juga yang baik, bagaimana kondisi sesuatu makanan, bagaimana ia disembelih. Jadi kita perlu lihat status halal dan haram sesuatu makanan. Yang kedua ialah kita perlu mengelakkan makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kadang-kadang yang haram itu kita nampak secara jelas, tapi yang syubhah itu kita tak nampak jelas yang mana satu. Jadi kita elakkan dan tinggalkan sahaja. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga, kita sebagai orang Islam yang mengikut perintah Allah, kita hendaklah menyemak, merujuk kepada pakar. Contohnya JAKIM, untuk mengetahui status halal sesuatu makanan. Baik, itu dia rumusan daripada Ustazah mengenai dengan topik kita pada hari ini, mengenai dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi Ustazah, saya yakin murid-murid semua kalau dah tahu tentang ilmu ni, kita mesti nak buat latihan kan? Mesti nak buat latihan tentang soalan-soalan berkaitan dengan topik ni lah. Jadi Ustazah, mana kita boleh dapat latihan tersebut? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan-latihan daripada website Sumberku. Di sana murid-murid dapat banyak latihan tentang mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah, dan tajuk ini pun banyak juga latihan. Baik, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah kita pada hari ini. Sama-sama. Ustazah Syakira, mudah-mudahan dipermudahkan urusan, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Jadi pastikan manjada wajada, buat yang terbaik segalanya. Jadi kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.